Monday Blues atau kemurungan Isnin merujuk kepada simptom tekanan mental yang dialami oleh mereka yang perlu pergi bekerja di pejabat setelah menghabiskan masa hujung minggu bersantai ataupun beriadah bersama keluarga dan rakan-rakan. Dan kajian pula membuktikan bahawa penduduk di United Kingdom hanya mula tersenyum seawal jam 11.16 pagi pada setiap hari Isnin. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Azizana Alam dalam Pastikan Sahih edisi Isnin 17 Julai 2023. Ayuh kita mulakan dengan segmen Sahih. Sejak akhir-akhir ini, semakin banyak berita tular di media sosial yang mengiklankan pelbagai bentuk bantuan oleh kerajaan. Bagaimanapun, kesemua hantaran tersebut disahkan sebagai palsu oleh kementerian berkaitan dan apa yang pasti sebahagiannya dijadikan sebagai umpan klik atau clickbait supaya pengguna media sosial menyertai kumpulan Telegram atau laman sesawang lain. Dan baru-baru pula ini berikutan penyebaran akaun Telegram dengan nama My Program Bantuan Perniagaan KUSKOP My, dan pihak Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP menegaskan bahawa KUSKOP tiada kaitan dengan perkara tersebut atau mana-mana akaun Telegram dan juga WhatsApp. Orang ramai dinasihatkan agar lebih berhati-hati supaya tidak terlibat dengan sebarang perkhidmatan atau terpedaya dengan pihak yang tidak bertanggungjawab. Dan seterusnya, turut terkesan satu berita palsu berkaitan cabutan bertuah yang kononnya dianjurkan pihak Tenaga Nasional Berhad. Dan berita palsu tersebut yang menyebut kononnya nombor akaun pembayar telah dipilih sebagai pemenang bagi wang tunai berjumlah RM195,000 kerana telah membayar bil elektrik secara berterusan. Dan pembayar kemudian diminta untuk menghubungi pegawai terlibat dan diminta untuk mengisi butiran peribadi untuk tujuan pemberian wang tersebut. TNB bagaimanapun menegaskan tidak menganjurkan apa-apa cabutan bertuah dan menawarkan wang ringgit sebagai hadiah, dan pihak TNB turut memberi peringatan untuk tidak berkongsi info palsu di media sosial serta maklumat peribadi kepada pihak yang tidak dikenali. Baik, sehingga kini, biarpun dalam arus pemodenan, perubatan tradisional masih menjadi pilihan ramai sebagai alternatif menyembuhkan sesuatu penyakit. Dan selain menggunakan tumbuh-tumbuhan, haiwan juga menjadi sumber bagi tujuan perubatan tradisional. Dan baru-baru ini, tular satu trend di media sosial memaparkan orang ramai meminum cecair mata lembu mentah semasa sambutan Hari Raya Aidilfitri, Aidiladha yang lalu. Namun setakat ini, belum ada kajian kesihatan yang membuktikan kesahihan manfaat mata lembu tersebut. Dan selain itu, orang ramai juga dinasihatkan untuk tidak makan makanan yang mentah kerana risiko jangkitan kuman dan juga parasit. Baik, penjualan makanan dan minuman ringan dari luar negara di Malaysia semakin mudah didapati di kedai runcit dan juga serba-nika. Dan peningkatan jumlah dan kepelbagaian makanan ringan dari luar negara ke negara ini ternyata menyukarkan pihak berkuasa tempatan untuk memeriksa kesahihan logo halal pada setiap produk berkenaan. Dan berikutan itu turut tular dakwaan di media sosial bahawa sejenis gula-gula kenyal jenama UP Gummy Pizza yang dijual di pasaran tempatan tidak halal kerana mengandungi gelatin khinzir. Bagaimanapun, pihak Kimia Malaysia menafikan dakwaan tersebut dan mengesahkan UP Gummy Pizza tidak mengandungi DNA khinzir seperti yang didakwa. Bahagian Hub Halal JAKIM juga turut mengesahkan produk berkenaan halal berdasarkan pengiktirafan dari sebuah badan pensijilan halal luar negara dari Indonesia. Baik, Kerajaan Perpaduan amat menghargai jasa dan keringat imam dan bilal serta guru-guru kafar dalam meningkatkan syiar Islam. Oleh itu, hantaran tular yang mengatakan pihak guru kafar dianiaya adalah palsu. Dan di dalam Belanjawan 2023 lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan kerajaan bersetuju menaikkan allowance 35,000 guru kafar sebanyak RM100 kepada RM1,100 dengan peruntukan tambahan lebih RM40 juta.
Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata kerajaan juga bersetuju memberikan sumbangan khas RM600 kepada Imam, Bilal, Tok Siak, Noja, Marbud, guru kafa dan guru takmir dengan 70,000 orang akan menerima sumbangan itu melibatkan peruntukan lebih 40 juta ringgit. Oleh yang demikian, orang ramai diminta untuk tidak menyebarkan atau berkongsi sebarang maklumat yang tidak pasti. Dan seterusnya, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM mengesahkan tiada sebarang arahan diterima untuk menyekat akaun TikTok rasmi Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor. Dan ini berikutan susulan dakwaan Muhammad Sanusi bahawa akaun TikTok miliknya sudah dipadam oleh kerajaan tetapi masih boleh diakses di luar negara. Dan menurut SKMM, dalam satu kenyataan, pihaknya meneliti kenyataan Muhammad Sanusi yang menuduh kerajaan menghalang akses atau memadam kandungan akaun TikTok beliau. SKMM mengesahkan tiada sebarang arahan diterima berhubung isu ini. SKMM turut menjelaskan platform media sosial mempunyai garis panduan komuniti yang menentukan tindakan boleh diambil terhadap mana-mana pengguna secara automatik apabila terdapat pelanggaran terhadap panduan tersebut mahupun berdasarkan aduan orang ramai. Dan polis mengesahkan menerima 2 laporan berhubung kematian seorang kanak-kanak perempuan di Hospital Tengku Ampuan Rahimah HTAR Klang baru-baru ini. Dan Ketua Polis Selangor Hussein Omar Han berkata, laporan polis berkenaan diterima masing-masing daripada pihak hospital dan bapa mangsa dan siasatan sedang dijalankan mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-kanak 2001. Dan jelasnya dalam satu kenyataan, siasatan mendapati mangsa seorang kanak-kanak warga tempatan berumur 10 tahun dibawa oleh ahli keluarganya untuk mendapatkan rawatan di HTAR dan meninggal dunia ketika mendapatkan rawatan. Dan katanya lagi kejadian itu juga tular di media sosial dan mendapat perhatian pelbagai pihak. Tambah beliau, siasatan terperinci, menyeluruh, adil dan saksama akan dijalankan terhadap aduan kedua-dua pihak iaitu hospital dan penjaga serta polis tidak pernah menafikan hak sesiapa dalam menjalankan siasatan kes ini. Baik, berhati-hati dengan skema yang menyamar sebagai NSRC dan menuduh anda terlibat dalam jenayah palsu. Untuk makluman, pihak NSRC dan pihak berkuasa lain hanya akan menghubungi anda selepas anda membuat laporan. Dan sekiranya anda dihubungi NSRC dan pihak berkuasa tidak akan meminta sebarang maklumat perbankan seperti OTP atau kata laluan. Dan jika anda telah menjadi mangsa penipuan kewangan, segera hubungi bank anda atau NSRC melalui talian 997. Dan semua individu atau organisasi yang memproses data pribadi bagi transaksi komersial perlu patuh kepada Akta Perlindungan Data Pribadi Akta 709. Dan untuk maklumat, terdapat 13 golongan pengguna data yang wajib berdaftar di bawah akta tersebut. Selain itu, terdapat 6 perkara yang perlu diketahui oleh pengguna data, iaitu antaranya mengenal pasti tujuan pengumpulan data pribadi dilakukan, mengetahui calon data pribadi yang dikumpul, tempoh data pribadi itu akan disimpan serta kaedah penyimpanan yang digunakan sama ada secara digital ataupun secara manual. Dan berhati-hati dengan taktik terbaru skema menerusi jemputan perkahwinan. Jangan muat turun aplikasi APK supaya anda tidak menjadi mangsa skam APK. Mari kita ikuti penjelasan mengenai skam jemputan perkahwinan oleh ASP Rahmat Fitri Abdullah dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Polis Diraja Malaysia. Okey, ramai orang telah mesej saya tanya tentang mesej yang telah tular. Baru-baru ini ramai orang yang menerima mesej jemputan kahwin. Yang seperti anda lihat ini. Mesejnya berbunyi ini. Orang tanya dengan saya, adakah ia merupakan satu skam ataupun tidak? Saya ingin beritahu kepada semua pengguna-pengguna handphone. Kalau anda lihat dalam video-video saya sebelum ni, yang saya dah buat banyak video saya ada ajar tentang skam APK. Apa itu skam APK? Pendek ceritalah dalam bahasa akademik dia. Kalau nak cerita panjang, APK itu apa, macam mana dibuat, macam mana teknikal.
Saya permudahkan untuk anda semua faham. Apa yang dikatakan SKAPK ni, ia lebih kurang macam modus operandi bagaimana seseorang ataupun skamer itu ingin masuk ke dalam handphone anda, ingin melihat apa yang ada dalam handphone anda, ingin mencuri apa yang ada dalam handphone anda, ingin mengambil alih apa yang ada dalam handphone anda ataupun akaun bank anda. Mereka akan menghantar satu link. Link ini yang kita panggil sebagai scam APK. Link dalam bahasa Melayunya pautan. Macam mana nak tahu ni APK, mana satu link betul, mana satu link yang APK yang kita masukkan? Mudah saja. Jika anda melihat dalam mesej ini, ada tertulis perkataan APK di situ. So apa-apa saja link yang anda lihat ada perkataan APK, anda tidak perlu tekan atau respon. Tips yang paling mudah. Tak payah tekan, tak payah respon. Katalah anda was-was, anda nak dapat kepastian. Anda lihat daripada mana mesej ataupun link itu sampai. Jika link atau mesej itu menggunakan nama beberapa syarikat atau agensi, anda semak dengan agensi atau syarikat itu. Jika link itu datangnya seperti ini, yang datangnya daripada nombor handphone yang anda tidak save atau nombor handphone yang anda tak kenal, anda tidak perlu respon kerana anda tidak tahu siapa pengguna sebenar di sebalik nombor handphone itu. So, untuk anda semua di luar sana, anda harus tahu bahawa link yang ada tertulis APK ini, jangan tekan, jangan respon. Dan sekali lagi, jika anda menerima mesej yang meminta anda memuat turun sebarang fail APK, jangan sesekali berbuat demikian. Tonton video ini pula untuk tip elak jadi mangsa scam. Dan sekali lagi diingatkan, jika anda menjadi mangsa penipuan kewangan, segera hubungi bank atau Pusat Respons Scam Kebangsaan di talian 997. Dan dengan itu pastikan sahih. Berehat seketika, kita kembali lagi selepas ini. Helda memang telah mula, bahkan dah biaya RM128 juta untuk penyediaan tenaga serta rawatan pembekalan air bersih di Kompleks Sahabat. Saya umumkan subsidi diesel supaya penjanaan tenaga dan rawatan air akan memberi manfaat kepada 43,000 penduduk sebanyak RM36 juta setahun. Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Kesiksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya, dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi. Dalam portal hasil.gov.my. Okey. Senang je. Google, tentu handphone ada Google. Type je STR. STR, Sumbangan Tunai Rahmah. Dan akan keluar laman sesawangnya. Akan keluar laman sesawang. Itu dipaparkan di TV. Cara-cara menggunakan, dan kita cukup mudah. Sekarang ini semua di hujung jari. Type saja STR, Google, akan keluar portal yang berkaitan. Di situ ada kaedah mengisi borangnya, ya, dan ada FAQ, soalan-soalan tentang sumbangan tunai rahmah ini.
rangkuman berita utama. Esensi ringkas, padat dan benar. Saksikan setiap hari Kanta 744 mendahului berita. Dan kini kembali dalam Pastikan Sahih. Selain di TV1 dan juga saluran berita RTM, anda juga boleh ikuti kami di Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube dengan carian mudah berita RTM. Baik, kita teruskan dengan segmen Semasa. Usaha kerajaan menoktahkan kemiskinan tegar seperti yang ditetapkan tahun ini sama sekali tidak tertumpu kepada satu kaum sahaja dan sebaliknya meliputi kesemua sekali. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyedari bahawa ada pihak yang mendakwa beliau melindungi kepentingan satu kaum sahaja. Namun pendirian kerajaan perpaduan adalah memastikan semua mendapat hak masing-masing berpandukan Perlembagaan Persekutuan. Perdana Menteri berkata beliau sangat menghargai sokongan yang diberikan masyarakat India selama ini dan meminta mereka memberikan sokongan kepada kerajaan perpaduan bagi memastikan pembangunan yang dirancang dapat direalisasikan. Justru beliau mahu melihat sendiri masyarakat India khususnya yang tinggal di estet keluar daripada kepompong kemiskinan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata demikian ketika berucap pada Majlis Ramah Mesra bersama masyarakat India Kedah di Dewan Lip Siang Kor di Sungai Petani 15 Julai lalu. Dan sebanyak 91.7% pelajar lepasan pendidikan teknikal dan latihan vocational TVET mendapat sambutan, menggalakkan serta permintaan tinggi dengan kebolehpasaran mereka bagi keperluan industri. Menteri Pendidikan Fadilina Siddiq menyatakan keyakinan pelajar dari College Vocational KV akan mampu memperoleh pekerjaan dalam tempoh 6 bulan selepas graduasi. Jadi maknanya mereka ini antara yang paling hangat di pasaran. Ya? Jadi saya lihat kita ada prospek yang bagus. Kita juga sudah ada tambahan pada inisiatif-inisiatif ini dan insyaAllah kita akan terus pertingkatkan lagi kebolehdayaupayaan mereka. Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW berhasrat untuk menaikkan gaji minimum lepasan pendidikan teknikal dan latihan vocational TVET daripada RM1,500 kepada RM2,000. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata TVET bukan sahaja mengajar subjek konvensional, malah perlu memastikan tenaga kerja yang kompeten seiring dengan revolusi industri 4.0 dan tambah beliau lebih 92.5% lepasan TVET berjaya mendapatkan pekerjaan dan ini sekaligus menangkis persepsi TVET sebagai peluang pendidikan kedua. PM buat dasar baru. Kelulusan keluaran TVET mesti diberikan gaji minimum RM2,000. Barulah bermakna kalau kita menghantar anak-anak kita ke kursus TVET. Satu dasar baru oleh Menteri Pendidikan yang baru dengan kerjasama Menteri Pendidikan Tinggi, kerjasama 10 lagi kementerian untuk kita revamp. Negara kita akan menjadi negara maju insya-Allah. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN akan melaksanakan jualan rahmah bergerak menerusi konsep kedai cari rakyat di seluruh negara dan secara lebih kerap bagi mempermudah rakyat mendapatkan barangan keperluan pada harga lebih murah. Timbalan Menterinya Fuziah Saleh berkata setakat ini jualan rahmah bergerak dilaksanakan di 78 lokasi di seluruh negara sejak dilancarkan di Pulau Pinang pada 17 hingga 30 Jun lepas. Manakala Melaka membabitkan 5 lokasi sejak 22 Jun lepas.
Baik, pengusaha bengkel kini perlu mempamerkan senarai nama mekanik dan kelayakan sijil kemahiran di kawasan yang mudah dilihat oleh pengguna bagi membolehkan pengguna mempunyai maklumat dalam memilih bengkel yang mempunyai mekanik berkelayakan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata, syarat itu adalah antara beberapa penambahbaikan yang terkandung dalam peraturan pelindungan pengguna pendedahan maklumat bengkel Pindaan 2022 yang telah berkuat kuasa di seluruh negara pada 1 Julai lepas. Dan beliau berkata langkah mempamer senarai nama mekanik dan sijil kemahiran itu juga akan menggalakkan pengusaha bengkel mempersijilkan mekanik yang sedang bertugas atau menggajikan mekanik yang mempunyai sijil kemahiran. Salahuddin berkata pindaan peraturan juga mengkehendaki pengusaha menyatakan dengan jelas mengenai kategori alat ganti yang digunakan sama ada baharu, terpakai atau yang telah dibaik pulih untuk diguna semula. Baik, 3 nelayan warga asing ditahan ketika melakukan aktiviti perikanan di atas bot nelayan tempatan di perairan Perak pada kedudukan 16.6 Batu Nautika Barat Pulau Terong 15 Julai lalu. Dan pengarah Zon Maritim Kuala Kurai, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Komander Maritim Muhammad Najhan Azman Hamid berkata, ketiga-tiga warga Myanmar berusia 30 hingga 36 tahun itu ditahan kira-kira pukul 12.15 tengah hari. Dan hasil pemeriksaan mendapati 2 daripadanya tidak memiliki dokumen pengenalan diri yang sah, manakala bot digunakan memiliki lesen tetapi tidak diusahakan oleh pemilik. Dan selain itu, Tekong gagal mengemukakan dokumen kebenaran menggajikan kru warga asing oleh Ketua Pengarah Perikanan Malaysia. Kesemua nelayan ditahan bersama bot dan peralatan menangkap ikan dirampas sebelum dibawa ke Jeti Zon Maritim Kuala Kurau untuk tindakan selanjutnya. Baik, Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Kelantan berjaya mematahkan cubaan menyeludup rokok selepas merampas 2.5 juta batang rokok seludup bernilai lebih 1.9 juta ringgit. Dan pengarahnya Wan Jamal Abdul Salam Wan Long berkata ia menerusi serbuan dilakukan di Jalan Kuala Kemasin, Bachuk Selasa lalu. Dan beliau berkata serbuan dilakukan jam 1 pagi selepas menerima maklumat daripada cawangan Resik Zon Timur, Pasukan Operasi dan Penguatkuasaan Kota Baru. Serbuan yang dilakukan ke atas sebuah motor lori jenis Isuzu di Jalan Kuala Kemasin, Bachuk, Kelantan. Barang kes dianggarkan bernilai RM208,000 di pasaran tempatan dan jumlah cukai dan duti yang terlibat berjumlah RM1,736,800. Siasatan masih diteruskan bagi mengesan pemilik barang dan motor lori tersebut. Baik, dengan itu pastikan sahih berehat seketika. Kita kembali lagi selepas ini dengan segmen notifikasi. Dalam dunia yang mencabar, dalam media sosial yang menggugat, saudara anak-anak harus buat pilihan yang baik. Kerana satu kesilapan satu generasi akan menghukum negara kita ke lembah kehinaan. Satu kekuatan bangkit generasi baru ini. Kalau mampu saudara bangkit, percayalah peta Malaysia, masa depan Malaysia muncul sebagai negara paling hebat di rantau ini. Tidak ada pusat hemodialisis di Felda. Jadi kena jalan jauh ke hospital.
saya luluskan peruntukan 21 juta ringgit ke semua wilayah Felda, termasuk Yayasan Felda, pusat hemodialisis, 12 buah pusat hemodialisis yang boleh meringankan beban 2,000 pesakit. Jumlah 21 juta ringgit diluluskan sekarang. Perjuangan menuntut pengorbanan. Pengorbanan membawa pengiktirafan. Atlet manakah yang bakal ditabal selaku olahragawan dan olahragawati negara 2022? Ikuti siaran langsung malam penghargaan Anugerah Sukan Negara 2022. Anugerah Sukan Negara 2022 secara langsung 17 Julai 9 malam di TV1. Baik, sekali lagi diingatkan sekiranya anda berhadapan dengan sedikit penipuan kewangan, jangan lupa untuk hubungi nombor 997 untuk tindakan yang selanjutnya. Baik, kita teruskan dengan segmen notifikasi. Baik, tuntutan untuk bekas isteri memulakan hidup setelah berpisah. Dan konsep muta'ah, apakah kriteria tuntutan dan kriteria penilaian hakim atau mahkamah? Ikuti kupasannya bersama dengan panel Tuan Nik Buhari, Hashimi Nik Yahya di dalam Usrati Janati dengan tajuk Sagu Hati Bukan Ganti Rugi pada 17 Julai iaitu pada malam ini jam 6 petang hanya di TV1. Baik, pastikan anda setia bersama kami di TV1 dalam rancangan Kami Bah ini sempena Hari Koperasi Negara 2023 siaran langsung jam 3 petang di TV1 bersama dengan tetamu jemputan iaitu Tuan Matias Kundapin, Pengarah SKM Negeri Sabah. Baik, seterusnya uji bakat bintang RTM dalam talian dan ini adalah syarat penyertaan seperti berikut iaitu berumur 15 hingga 25 tahun. Uji bakat adalah terbuka dan tidak terhad amatur, warga negara Malaysia iaitu berada dalam ataupun luar negara. Anda boleh hantarkan video dan butiran diri anda iaitu salinan kad pengenalan gambar terkini dan nombor telefon melalui email bintang@rtm.gov.my. Muat turun video nyanyian anda di media sosial dengan tanda pagar Ini Baru Bintang, Bintang RTM dan juga BRM 2024. Baik, saudara, sempena dengan bulan kebangsaan yang bakal tiba tidak lama lagi. Tahukah anda bahawa lagu Negaraku ini diilhamkan dari lagu Negeri Perak dan didengarkan ataupun diperdengarkan buat julung kalinya selepas detik 12 malam di ambang 31 Ogos 1957. Dan sekian sahaja daripada kami dipastikan sahih. Teruskan bersama kami esok jam 2.30 petang. Assalamualaikum dan jumpa lagi.